tutup kipas lah. Duduk sana. Sojuk lah. Mikrofon di luar dalam. Mic. Oh, ni. Dah. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidudan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Maksudnya, wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan, dikumpulkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan dan berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa wal ifadatu wastifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa qubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan tuan pengurusi kita, Cik Mazin, suruhnya tuan imam kita, suruhnya tuan Bilal, suruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Tuan imam pun ada, pengurusi masjid kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji pada Tuhan Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini untuk kita sambung pertama berkenaan hadis pilihan hari itu. Kanak-kanak yang bercakap semasa dalam buaian hari itu tak habis lagi. Kita di mana hadis terima daripada Abu Hurairah. Dia terdapat dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah.
di mana Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi SAW, lam yatakallam fil mahdi illa salasun Isa wa kana fi Bani Israil rajulun yuqalu Juraish. Kemudian wa kanat imra'atun turda'u ibnan laha min Bani Israil ismarra biha raqib zu syaratin faqalat Allah maja'al baini mislah. Hadis ni satu hadis yang panjang kalau kirakanlah, di mana hadis menyebutkan kepada kita daripada Abu Hurairah, di mana Nabi SAW telah bersabda, tidak berbicara dalam buaian itu kecuali 3 orang. Pertama Nabi Isa AS, yang kedua lelaki daripada Bani Israel yang bernama Juraish, yang dianya tengah bersemayang di tempat ibadah dia. Tiba-tiba datanglah ibunya memanggil dia, tetapi dia tidak menjawab panggilan ibu dia. Dia kata uji buha au usalli, dia kata uji buha au usalli, adakah aku nak jawab persoalan ataupun seruan daripada ibu aku ataupun semayang aku ke ataupun ibadah aku ke, ataupun aku kena jawab panggilan ibu aku. Kemudian ibu dia berkata, tapi dia tak jawab panggilan ibu dia. Lalu ibu dia berkata, dia kata Allahumma la tamuthu hatta turiyahu hujuhul mumisat. Ya Allah Tuhanku, kau jangan matikan akan Juraish ini sehingga dia dipertemukan dengan perempuan mumisat. Mumisat ni maknanya perempuan zina. Perempuan berzina lah. Dia ni orang berzina, kuat berzina ni lah, macam tu. Lalu akhirnya dipertemukan Juraish tadi dengan perempuan zina tadi, dan perempuan zina tadi merayu dia untuk melakukan perzinaan. Tetapi Juraish tidak terpengaruh dengan godaan dan rayuan perempuan tadi. Lalu akhirnya perempuan tadi pun berzina dengan seorang petani. Disebabkan dia gagal untuk mempengaruhi akan Juraish, maka dia pergi mencari seorang petani. Fa'atat ra'yan fa'amkanathu min nafsiha. Lalu dia berzina dengan petani tadi, maka akhirnya dia bunting ataupun mengandung. Akhirnya dia melahirkan seorang anak, fawaladat gulaman. Faqalat min Juraish. Maka perempuan tadi kata, ini anak ni daripada Juraish. Sedangkan anak itu hasil hubungannya dengan petani itu. Cuma nak nyata pada kita, bukanlah mana petani, semua petani macam tu. Tak ada. Tak adalah semua petani macam tu. Ada juga petani-petani yang baik-baik, bagus-bagus dan sebagainya. Dan banyak di kalangan kita ni, kita makan hasil daripada petani juga. Penat jerih ataupun kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh petani, maka kita kena banyak berterima kasih juga dengan pada petani. Dalam hadis ini disebut petani. Fa'atat ra'yan, maka dia datang kepada seorang petani untuk berzina. Maka akhirnya petani tadi, mungkin petani jenis orang tak kuat iman lah ni, iman tak kuat, tak mantap. Maka akhirnya dia pun terpengaruh dengan perempuan berzina tadi. Mungkin perempuan zina ni seorang yang cantik, lawa dan sebagainya. Kemudian perempuan itu pun mengandung, fawaladat gulaman. Lalu perempuan tadi pun melahirkan seorang budak, gulam. Kemudian perempuan tadi bawa anak tadi pergi jumpa orang kampung, kan? Dan dia hebahkan pada orang kampung, dia kata min Juraish. Budak ini hasil daripada hubungan dengan Juraish. Macam tu. Kemudian orang kampung pula jenis orang cepat percaya ni. Jenis cepat percaya dan terpengaruh dengan kata-kata tadi, perempuan berzina tadi, pakassaru sauma'atahu. Lalu mereka datang ke tempat pertapaan ataupun tempat ibadah Juraish. Lalu mereka pun menghancurkan, merosakkan ataupun menghancurkan tempat ibadah dia. Dan mereka juga mencaci maki, menghardik, memuakan. Kemudian apa yang berlaku pada Juraish, dia kata sabar dulu, dia kata
Jangan cepat-cepat pukul aku ni. Ni tak pasal-pasal aku ni pukul dengan apa. Lalu apa yang berlaku pada Jurayj? Fatawadda'a wasalla. Fatawadda'a wasalla. Maka dia pun lalu meminta keizinan untuk mengambil air semayang dan minta keizinan untuk berwuduk. Berwuduk dan juga sembahyang. Summa atal gulam. Kemudian Jurayj berkata, datangkan budak tadi kepada aku. Summa atal gulam. Datangkan budak itu pada aku. Faqala man abuka ya gulam. Maka Jurayj pun berkata kepada budak itu, man abuka ya gulam. Siapakah bapa engkau wahai gulam, wahai budak. Gulam mana budak lah. Qala dia berkata ar-ra'i. Ar-ra'i, alif ra, alif ain ya. Ar-ra'i, ra'i ni mana penggembala. Penggembala ataupun petani. Kan? Tapi yang paling tepat sebenarnya perkataan ra'i ni ialah penggembala. Cuma kita tak bolehlah kata semua penggembala PL dia macam tu, tak. Kan? Malah banyak juga penggembala-penggembala yang berjaya kan. Yang bagus petani moden lah. Petani berjaya, petani contoh lah. Macam-macam kan zaman sekarang lah. Anugerah yang diberikan kepada penggembala, petani, peternak, peladang dan sebagainya. Itu tak Imam? Macam tu. Jadi besarlah jasa petani ni. Besarlah jasa peternak. Kerana kita ni banyak makan hasil daripada penat, jerih penat, kepayahan daripada penggembala. Qalu lalu mereka berkata, nabni sauma'ataka min zahabin. Kan akhirnya orang kampung pun berkata, kami akan bina semula tempat pertapaan kau daripada emas. Qala berkatalah Jurayj, dia kata la illa min tin. Tak, mana tak usahlah, janganlah dia kata. Okay, kecuali kau buat daripada tanah balik. Macam tu. Jadi macam mana asalnya tempat pertapaan ini ataupun tempat ibadah tadi, mana pertapaan ini bukan dalam konteks yang tidak elok. Sebab ada seorang orang ni dia bertapa kan untuk memuja jin dan sebagainya dalam perkara yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini bukan membawa syirik, tetapi ini adalah dia beramal itu mengikut kepada ajaran nabi-nabi yang sebelumnya lah. Mengikut pada ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, ibadah mereka kan. Kerana Islam ni asalnya semuanya cantik bagus. Yang merosakkan Islam ni ialah antaranya ialah penganutnya sendirilah. Penganutnya sendiri. Contohlah pada zaman sebelum daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW, Islam ni asalnya mulanya cantik bagus. Tetapi siapakah yang membawa, orang yang pertama membawa patung berhala ke Mekah? Asalnya orang Arab dulu kan, selepas daripada kematian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya, mereka masih lagi berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim dan juga ajaran Nabi Ismail AS dengan melakukan tawaf kan, mengerjakan haji pada musim haji dan sebagainya. Tetapi siapakah yang merosakkan Islam? Yang merosakkan Islam itulah seorang lelaki bernama Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay ni, dia ni kepala daripada suku Al-Khaza'ah. Kan? Sebelum daripada suku Al-Khaza'ah memerintah Arab masa itu, di Mekah masa itu, sebelum tu dikuasai oleh suku Jurhum. Suku Jurhum ni antara suku yang hebat, yang kuat masa itu. Kemudian berlakulah peperangan antara suku Jurhum dengan suku Al-Khaza'ah. Kemudian berlaku kekalahan kepada suku Jurhum dan Mekah dikuasai oleh suku Al-Khaza'ah. Dan ketua suku Al-Khaza'ah namanya Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay ni asalnya orang yang sangat kuat, teguh beribadah. Orang yang kuat agama lah. Orang kuat agama kan, orang yang kata menjadi contoh teladan kepada orang Arab masa tu. Kan? Dia punya perkataan ni kata didengari oleh semua orang. Kalau dia seorang, kalau dia bercakap tu makna semua akan patuh apa dia punya cakap lah. Mana orang yang menjadi pakar rujuk kepada orang Arab masa tersebut. Dia ni dipamerkan semacam orang kata Sultan Aulia, kan?
sultan, para wali dan sebagainya. Banyak istilah yang digunakan pakailah kepada Amr bin Lu'ay ni. Satu hari Amr bin Lu'ay pergi ke negeri Syam. Sampai negeri Syam, dia dapati di negeri Syam masa itu orang-orang Arab di Syam masa itu mereka menyembah patung berhala. Mereka menyembah patung berhala. Jadi bila dilihat orang-orang di Syam menyembah patung berhala, maka terdetiklah dalam hatinya untuk mengambil patung berhala tadi untuk dibawa balik ke Mekah. Kerana apa? Kerana dia merasakan takkanlah di Syam ni orang buat benda tak elok, dia kata. Kerana Syam ni antara bumi kelahiran para nabi dan juga para wali. Jadi takkanlah tempat di Syam ni tempatnya tak elok, tak bagus dan sebagainya. Maka akhirnya orang-orang Syam dia kata, kau ambil lah satu berhala, bawa balik ke Mekah. Maka diberilah satu berhala namanya Hubal. Hubal kan? Kan ada beberapa nama berhala tu. Antara nama berhala yang popular ialah Hubal. Maka dia bawa balik ke Mekah Hubal tadi dan letak dalam Kaabah. Kemudian Amr bin Lu'ay memanggil semua orang-orang Arab. Inilah dia kata, inilah kita punya Tuhan kita, kan? Inilah Tuhan kita dan kita hendaklah menyembah Tuhan ini. Itulah Al-Hubal. Yang peliknya orang Arab masa itu, mungkin disebabkan iman mereka dah tak kuat lagi dan tak mantap lagi, jadi mereka terpengaruhlah dengan perkataan, dengan ajakan daripada Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay. Maka akhirnya banyaklah patung-patung yang dibina, yang dibuat, diletakkan di Kaabah. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW dalam Suluhul Hudaybiyah, ketika Nabi menawan Mekah semula, maka didapati sebanyak 360 patung berhala yang terdapat di dalam Kaabah, di sekitar Kaabah dan sebagainya. Kan? Kemudian Amr bin Lu'ay ni dia antara kepakarannya dia boleh melihat jin. Jadi satu hari dia bermimpi, dia kata jin ada menunjukkan kepada dia satu tempat patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ialah seperti patung Al-Yahud, As-Suwa, dan sebagainya. Ada beberapa patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, dan dia pergi ke tempat tersebut dan digali ke tempat tersebut dan dapati memang terdapat patung-patung yang pernah disembah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan patung-patung itu dibagi kepada orang-orang yang daripada keluar daripada Mekah, yang datang menuju ke Kaabah untuk mengerjakan musim haji pada setiap tahun, dan dibagi patung itu pada mereka, dan mereka bawa patung itu tempat mereka dan mereka sembah. Dan pada situlah tuan-tuan bermulanya orang kata penyembahan kepada patung berhala. Sedangkan pada sebelum itu mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka masih lagi mengekalkan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyembahan kepada Tuan Kaabah, tetapi dalam masa sama mereka juga menyembah patung berhala. Mana dua dalam satu lah, dua pakej dia. Pakej yang mereka buat dua dalam satu. Maknanya sembah kepada patung pun buat, sembah kepada Allah Taala juga mereka buat. Dan ada masanya mereka berbuat penyembahan makanan, minuman dan juga hasil tanaman mereka bagi kepada patung dan juga kepada Allah. Mana-mana yang dia punya sembahan-sembahan tadi yang kepada patung, kan, mereka kekalkan memberinya kepada patung, sedangkan kepada Allah Ta'ala tadi mereka kadang-kadang tak jadi berikan pada Allah, lalu mereka berikan kepada patung. Sedangkan mana yang barang yang menjadi pada patung tidak bagi pada Allah Ta'ala. Itulah sikap mereka lah. Sampai itu mereka juga, orang-orang Arab jahiliyah masa itu, disebabkan mereka dah terpesong, mereka juga walaupun mereka mengerjakan haji dan juga bertawaf di Kaabah, tetapi mereka dalam keadaan bertelanjang. Bertelanjang, bertepuk tangan dan sebagainya. Maknanya benda yang hak mereka buat, yang batil pun mereka buat sekali. Jadi ada dah bercampur aduk lah situ. Sehinggalah datangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata ni tak betul. Ni tak betul.
Jadi kena betulkanlah. Yang penyembahan pada Allah Ta'ala tu kekal. Tawaf di Kaabah kekal. Cuma cara dan gaya, kan, kaedah pelaksanaan itu yang dah bercampur-campur. Dan akhirnya maka Islam kembali semulalah di Kaabah, di Mekah masa tu. Kan selama 23 tahun tuan-tuan, masya-Allah. Lama masa tuan-tuan nak bersihkan pemikiran manusia ni. Jadi nak bersihkan permukaan manusia ni bukan dalam satu masa yang cepat. Apalagi kalau dah tertanam perasaan dalam hati pemikiran dia, kepercayaan kepada patung. Dan mereka yakin patung itulah yang boleh memberikan kekuasaan kepada mereka, memberikan orang kata rezeki pada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka lah. Sampai itulah kepercayaan tahap mereka lah gitu. Baik, kemudian ada seorang perempuan lagi. Ada seorang perempuan, wa kanat imra'atan turna'u ibnan laha min bani Israel is marra biha raqib zu syaratin faqalat Allah maj'al baini mislah. Kemudian anak yang ketiga yang boleh bercakap dalam buayan, itulah seorang perempuan daripada golongan Bani Israel yang sedang menyusukan anaknya, lalu melintasi berhampirannya seorang penunggang kuda yang ada tanda. Yang ini ada mempunyai tanda kebesaran dan ada mempunyai keadaan dan juga rupa yang hebat. Lalu berkatalah perempuan tadi kepada anak tadi, wahai Tuhanku, jadikanlah anak ini seumpama lelaki penunggang kuda. Allahumma ja'al ibni mislah. Fataraka dasyaha. Fa'aqbala ala raqib, Allahumma la taj'alni mislah. Summa aqbala ala dasbiha yamussuhu. Faqala Abu Hurairah, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isba'ahu summa murru bi'ammatin. Faqalat, Allahumma la taj'alni ibni mislah hazihi. Fataraka dasnaha, Allahumma ja'alni mislah. Faqalat lahu lima zalika. Qala raqib ajabba minal jabbabirah. Fahazil ammah yaqulu syarikti zanaiti walam taf'al. Ada anak yang ketiga bercakap dalam buayan, ialah seorang perempuan. Ada seorang kejadian seorang perempuan daripada golongan Bani Israel yang sedang menyusukan anaknya, lalu melintasi berhampiran seorang penunggang kuda yang ada tanda. Yang ini ada mempunyai tanda kebesaran dan ada mempunyai keadaan dan rupa yang hebat. Maka berkatalah perempuan tadi, wahai Tuhanku, jadikanlah anakku ini seumpama dengan penunggang kuda ini. Perempuan ini ingin melihat anaknya seperti orang yang menunggang kuda. Lalu anak tadi meninggalkan susunya. Ketika itu anak tu tengah menetek ibu dengan ibu dia. Lalu anak tadi meninggalkan susunya dan berpaling kepada penunggang kuda. Seraya berkata, sekalipun dia masih kecil pada kebiasaannya belum bercakap apa-apa, tiba-tiba budak tadi bercakap, wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seumpamanya. Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seumpamanya. Kemudian datang ia kepada ibunya, menghisap kembali susu ibu dia lah. Berkata Abu Hurairah, seolah-olah aku melihat akan junjungan Nabi Muhammad SAW menghisap akan jarinya. Kemudian lalu pula seorang hamba, maka berkatalah ibu kepada kanak-kanak tadi, wahai Tuhanku, janganlah kau jadikan anakku seumpama ini, iaitu seumpama hamba ini. Maka kanak-kanak tadi pun meninggalkan akan puting susu ibu dia. Kan? Kalau ikut lagi akannya memang dia tak boleh bercakap-cakap lagi, maka malu-malu lah budak kecil. Maka berkatalah ibunya baginya dia kata, maka berkatalah kanak-kanak tadi, ya wahai Tuhanku, jadikanlah aku seumpamanya. Sedangkan ibu dia minta supaya anak dia jangan seperti hamba tadi. Hamba laki-laki tadi kan. Seorang hamba. Tapi budak tu kata, jadikan aku seumpama dengan hamba itu. Mana kanak-kanak ni menyalahi akan cakap ibu dia lah. Ibu dia minta
yang pertama tadi ibu dia minta supaya anak dia seumpama dengan penunggang kuda yang hebat tadi. Ialah penunggang kuda itu telah hebat dengan pakaian, dengan gah dan sebagainya. Tetapi malangnya budak ni tak nak macam tu. Mana dia sebalik daripada keinginan ibu dia. Dia kata, ya Allah Tuanku, janganlah aku dijadikan seperti penunggang kuda. Kemudian lalu seorang hamba, maka ibu dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan, jadikanlah, ya Allah Tuanku, janganlah kau jadikan anakku seumpama dengan hamba ini. Tiba-tiba tu budak tu bercakap, kan, yang masih dengan menyusu lagi, dia kata, ya Allah Tuanku, jadikan pula aku seperti dengan budak ini, dengan hamba ini. Masya Allah. Maknanya budak ni menyalahikan perkataan dekat ibu dia. Macam tu. Maka berkata ibunya, kenapa demikian? Wahai anakku. Berkatalah ia kanak-kanak tadi, menjawab persoalan ibu dia, dia kata, orang yang dengan kuda yang ibu minta itu ialah orang yang berlaku kekerasan daripada golongan orang-orang yang berbuat zalim. Dia kata. Jadi kenapa budak tadi menyalahi akan perkataan ibu dia? Kerana kan jadi budak tadi boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuanku, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda. Maka ibu tanyalah, ibu dia tanya, kenapa lah tak nak jadi penunggang kuda lah, kan hebat, bagus. Kuda pun mahal kan harga dia, kan? Dan senang nak bergerak setempat kalau kita ada kuda. Tapi kanak-kanak tak nak jadi penunggang kuda. Kerana dia kata orang itu ialah orang yang berlaku kekerasan, kezaliman, dan selalu buat zalim pada orang lain. Sebab itu aku tak suka jadi sepertinya. Dan ini hamba pula yang ibu minta jangan dijadikan aku seperti golongan hamba. Maka budak tadi itu berkata, engkau perempuan penzina dan pencuri, padahal dia tidaklah berbuat demikian. Jadi kenapalah ibu dia minta supaya budak tadi jangan seperti hamba tadi, kerana dia dapati bahawa hamba ini orang cakap hamba ini seorang perempuan penzina dan juga pencuri. Sedangkan hakikatnya perempuan itu ialah hamba tadi bukan perempuan yang penzina dan juga perempuan yang pencuri. Masya-Allah. Inilah kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada budak tadilah. Semaknanya ada tiga, disebut dalam hadis ada tiga budak, tiga kanak-kanak yang boleh berbicara dan bercakap pada waktu kecil. Dan benda ni tak mustahil lah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita semua pun hakikatnya perbuatan yang kita buat segi hakikat sebenarnya ialah semua ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sebalik hijab lah, semua perbuatan Allah. Cuma benda-benda yang buruk tak boleh disembahkan kepada Allah. Sebabnya besok di akhirat besok Allah Ta'ala tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukan. Sedangkan yang akan ditanya ialah hamba tu sendiri ataupun manusia sendiri akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada keterangan ini, kanak-kanak yang boleh bercakap semasa kecil ialah pertama Nabi Isa AS, kan? Ketika Nabi Isa membersihkan ibu dia, iaitulah Siti Maryam, yang mana orang kampung menuduh Siti Maryam itu melakukan perkara perzinaan. Kemudian yang kedua, kanak-kanak yang membersihkan Juraish, kanak-kanak yang membersihkan nama Juraish tadi, yang saya ceritakan, orang kampung menuduh Juraish buat benda yang tak elok dengan perempuan pelacur itu. Kemudian yang ketiga, kanak-kanak kecil yang masih menyusu, yang lalu dekatnya seorang penunggang kuda. Kemudian pula seorang perempuan hamba. Okey. Menurut keterangan yang lain, jumlah semua kanak-kanak yang boleh bercakap dalam buaian ialah sebanyak 11 orang. Sebanyak 11 orang boleh bercakap dalam buaian. Mana dia 11 orang? 11 orang tu mana? Yang kanak-kanak boleh bercakap dalam buaian. Itu kecil lah. Kalau ikut dalam syarahnya, dalam kitab syarah Mukhtasar Ibn Jamrah ni, wa'lam dia kata anna jumlatan minal man takallama fil mahdi 11 salasah al-mazkurun fil hadis. Ketahui olehmu sesungguhnya jumlah kanak-kanak yang boleh bercakap
bil mahdi dalam buayan itu terdapat 11. Ahada asyara 11. Salasata mazkurun fil hadis. 3 telah disebutkan dalam hadis. 3 telah disebutkan dalam hadis. Yang keempat, Nabi SAW. Nabi SAW. Kan? Wa fi siril raqidi anna Nabi SAW takallama fi awalil mazukira. Sesungguhnya Nabi SAW boleh berbicara pada awal-awal barang yang telah disebutkan. Jadi ada riwayatlah menyatakan Nabi pernah bercakap ketika masih dalam buayan. Ini yang keempat. Yang kelima, Al-Khamis Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Wa fi tafsir ad-Dhaha ayyuhya takallam fil mahdi. Diriwayatkan daripada disebut dalam tafsir ad-Dhaha. Dalam tafsir ad-Dhaha berkata Nabi Yahya berbicara dalam buayan. Itu yang kelima. Yang keenam, Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Khalil mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kama zakarahu al-Bawi dalam tafsirnya. Sebagaimana disebut oleh Imam Bawi dalam tafsirnya. As-Sabi' yang ketujuh, Maryam alaihi salatu wassalam. Kama qassaha Allah fi kitab al-aziz. Yang kesembilan, yang ketujuh itulah Siti Maryam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikisahkannya oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, dalam Quran. As-Samin yang ke-8, Syahid Yusuf. Syahid Yusuf mana orang yang menyaksikan kejadian Nabi Yusuf AS yang dikejar oleh Siti Zulaika. Kan? Kan ditanya siapa yang bersalah. Kan dalam persoalan kejar-mengejar antara Zulaika dengan Nabi Yusuf AS. Maka syahid tu budak tu, masa tu ada seorang saksi budak. Kalau seandainya bajunya koyak di belakang, mana yang bersalah tu perempuan itu, Zulaika. Kalau pakaiannya koyak di depan, mana yang bersalah Nabi Yusuf. Bila dicek-cek, diperiksa-periksa, rupanya Nabi Yusuf dia punya bajunya koyak daripada belakang. Koyak di belakang. Jadi maknanya yang bersalah itu ialah Siti Zulaika lah yang bersalah. Tetapi disebabkan mereka nak menutup kejadian tadi, maka akhir Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Untuk menutup kejadian tadilah. Macam tu. Jadi Yusuf dipenjarakan dalam tempoh yang lama. Sehinggalah Nabi Yusuf akhirnya dibawa keluar. Setelah dia berjaya mentafsirkan mimpi gajah. Mentafsirkan mimpi gajah, yang mana orang-orang bijak pandai masa itu gagal mentafsirkan mimpi gajah. 7 ekor lembu yang kurus, kan, memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mentafsirkan mimpi itu. Dan ada di kalangan ahli nujum berkata ini adalah hanya permainan mimpi saja. Ini permainan mimpi saja, tak payah percayalah gajah. Dia kata, Sultan, tuanku tak payah percayalah. Tapi gajah nakkan juga jawapan daripada mimpi dia. Maka diberitahu bahawa dalam penjara terdapat seorang lelaki yang boleh mentafsirkan mimpi. Iaitulah Yusuf. Maka dibawa Yusuf keluar. Dan diberikan tafsiran mimpi kepada mimpi gajah, di mana akan berlakunya 7 tahun dalam keadaan mewah. Negara Mesir dalam keadaan mewah, kan, kemudian tumbuhan semua menjadi, kemudian dilalui dalam 7 tahun yang kemarau, yang makanan susah, kehidupan susah dan sebagainya. Itulah tafsiran kepada mimpi gajah. Kemudian yang ke-9, Sahibul Ukhdud. Sahibul Ukhdud. Siapa dia Sahibul Ukhdud? Itulah kisah berkenaan dengan seorang perempuan yang dihukumkan dicampakkan dalam parit besar bersama dengan orang Islam yang lain kerana bertuhankan kepada Tuhan budak. Kisah Ashabul Hudud dalam Quran. Qutila Ashabul Ukhdud anna izadul waqud. Kan? Kisah tu panjang tu, kisah Bani Israel tu. Jadi ketika raja marah,
kerana orang-orang kampung bertuhankan kepada Tuhan budak itu, birabbil gulam, maka akhirnya orang-orang yang percaya kepada bertuhankan kepada Tuhan budak itu ialah Tuhan Taala, lalu mereka dihukumkan dimasukkan dalam satu parit yang besar. Dia kata anna imratan ji'a biha talaqqa finnar ali takfira wa ma'aha sabiyun murda. Di mana ada seorang perempuan yang turut dihukumkan dimasukkan dalam parit besar tadi, dimasukkan dalam api yang begitu besar, dan pada perempuan itu terdapatnya kanak-kanak yang dikandung dia. Tiba-tiba ketika perempuan tadi nak dicampakkan dalam parit yang besar tadi, maka gementarlah hati dia, takut dia. Maka tiba-tiba budak tadi berkata, budak yang dia tengah kendong itu berkata, faqala laha ya amahu isbiri fa innaki minal haq. Dia kata, wahai ibuku, naklah kamu bersabar, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Engkau dalam benar-benar. Dia kata, wahai ibu, sabarlah, kau dalam keadaan kebenar. Dia kata. Maka lalu dia terjun dalam api tadi, dan dia mati syahid, tuan-tuan. Itulah kisah Ashabul Hudud. Mana ada seorang budak yang dikandung oleh ibu dia tadi, budak tadi tiba-tiba bercakap. Itu yang ke-10, yang ke-9. Kemudian yang ke-10 yang boleh bercakap lagi, iaitulah anak kepada Masyitah. Kan? Qala li ummihi wa hiya Masyitah binti Fir'aun lamma arada Fir'aun ilqaha amlahu finnar isbiri fa ya ammah fa innaki minal haq. Berkata seorang budak yang dikandung oleh Masyitah, anak kepada Masyitah binti Fir'aun, mana tukang sikat kepada anak Fir'aun. Tatkala Fir'aun mencampakkan ibu dia ke dalam api, maka tiba-tiba bercakaplah anak dia yang tengah dia dikandung, isbiri ya ammah. Kan? Bersabarlah wahai ibu, fa innaki minal haq. Kerana sungguhnya kau dalam benar. Kau dalam benar. Sabarlah. Maka akhirnya Masyitah pun dicampakkan dalam api bersama dengan anak tadi. Itu yang kisah Isra' Mi'raj tu. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj, Nabi terbau satu bau yang wangi kan. Itulah bau Masyitah. Bau Masyitah. Baik, kemudian yang ke-11 yang boleh bercakap dalam buayan, itulah seorang kanak-kanak bernama Mubarak al-Yamamah. Mubarak al-Yamamah nama dia. Diriwayatkan dalam satu hadis, hujjatul wida. Nabi telah mengerjakan haji wida. Fakhadat daran fiha Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi masuk seorang perempuan. Tiba-tiba masuk ke dalam seorang perempuan ke dalam rumah baginda Rasulullah SAW. Dan pada perempuan tadi terdapatnya seorang budak. Faqala ya gulam man ana. Tiba-tiba Nabi pun bertanya kepada budak itu, ya gulam, wahai budak, man ana, siapa aku? Maka budak tadi berkata, anta ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Nabi berkata, sadaqta, barakallahu fik, benar engkau dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada engkau. Summa innal gulam lam yatakallam ba'da hatta syabba. Kemudian budak tadi tidak berbicara sehinggalah dia besar. Wa kunna nasma'ahu Mubarak al-Yahya al-Yamamah. Dan kami namakan akan budak itu namanya Mubarak al-Yamamah. Hadis riwayat daripada Baihaqi, kan? Inilah tuan-tuan, maknanya ada 11 kanak-kanak yang boleh berbicara ataupun bercakap ketika masih kecil. Ketika masih budak. Tapi dalam hadis tadi disebut 3 je. Hadis tadilah hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang disebut dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ni. Saya pun ada syarah dia, kitab lama, kitab turas lama. Dan ada yang baru. Ini yang barulah. Kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dulu saya ada mengajar kitab ni, dah habis dah. Dulu saya mengajar kitab ni di
kuliah subuh Masjid Jami' Tunku Besar Tampin. Habis kitab mesti ngajar. Dalam kitab ni dia ada banyak hadis. Lebih kurang dalam apa dia? 294 hadis. 294 hadis. Hadis-hadis dikutip daripada Sahih Imam Bukhari. Kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dah lama dah tak ngajar tadi. Jadi saya kutip satu hadis berkenaan dengan laki-laki atau kanak-kanak yang boleh berbicara ketika masih dalam kecil, dalam buayan. Itulah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kekuasaan Allah Taala. Dia boleh bagilah kepada sesiapa yang dia nak. Walaupun kanak-kanak dari segi logiknya memang tak boleh bercakap ketika masih kecil, tapi Allah Taala boleh membuat dia boleh berbicara ketika kecil, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian kita lihat kitab soal jawab agama tu. Soalan nombor apa? Soalan 94, betul? 93. Okey, soalan 93. Apabila seorang kanak-kanak tercabut gigi susunya, lalu dia dikenaki membuangnya ke arah matahari, menghadap matahari ketika waktu pagi, kemudian berdoa memohon supaya diberikan gigi baru sebagai ganti yang lebih baik, apakah pandangan Islam terhadap perbuatan ini? Soalannya, seorang kanak-kanak tercabut gigi susuan. Lalu dia dikenaki membuangnya ke arah menghadap matahari ketika waktu pagi, kemudian berdoa memohon supaya diberikan gigi baru sebagai ganti yang lebih baik, apakah pandangan Islam terhadap perbuatan ini? Ini adalah khurafat. Jawapannya ialah khurafat lah, yang dilarang Islam. Islam melarang tegas perbuatan seperti ini yang dianggap sebagai khurafat, bodoh dan sangkaan batil. Banyak ayat memerintahkan supaya manusia berfikir dan menggunakan akal. Jangan hanya bertaklid buta mengikut apa yang orang ramai lakukan tanpa ada unsur peresa dan juga penyelidikan. Allah Ta'ala mengajar dalam Al-Quran bahawa dialah sahaja yang maha mencipta, memberi rezeki dan melakukan apa sahaja yang dikenaki. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia kata Tabarakallazi biyadihil mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kan sama kan? Ma tara fi khalqi rahmani min tafawud. Faj'il basara hal tara min futur. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas sesuatu itu maha berkuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Tuhan yang menciptakan kehidupan dan juga kematian. Khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang mentakdirkan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanum amala. Kerana dia nak menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di kalangan kamu tu yang lebih baik amalan dia? Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Ta'ala tadi maha aziz, maha berkuasa, al-ghafur, lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat kepada dia. Oleh itu kita dapati memahami bahawa yang berhak mencipta sesuatu hanyalah Allah Ta'ala saja. Ialah dia lah mencipta. Jadi makna kepercayaan kepada kata kalau nak buang gigi ni mestilah buang gigi waktu pagi. Pernah dengar ke? Tak pernah dengar kan? Tapi inilah amalan separuh daripada manusia lah. Jadi kalau tak ada amalan yang tu, dia tak masuk dalam kitab ni. Disebabkan ada amalan ni, mana kalau nak buang gigi susu tu mestilah menghadap matahari ketika waktu pagi kan. Macam tu. Kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala diberikan gigi baru. Besok jangan kata
pengurusi buat macam tu pula. Nakkan gigi baru, gigi yang lama dah banyak yang luruh-luruh. Gigi lama banyak luruh, dah cicir-cicir, dah tergongak je gigi kan. Okey. Jadi nakkan gigi baru memang tak ada gigi barulah. Kalau budak-budak dia lah dapat lagi baru. Sebab gigi tu dah rosak kan, dia makan gula-gula banyak-banyak. Jadi gigi dia rosak. Jadi kenapa orang kata penulis buku ni masuk dalam benda dalam ni? Jadi kemungkinan ada benda ni yang diamali manusia lah. Kalau tak ada amalan tentu dia tak masuk kan. Sebab kalau manusia beramal dengan benda ni, mana kepercayaan dia kepada kalau nak buang gigi susu tu mestilah menghadap matahari waktu pagi. Kenapa tak menghadap belakang matahari? Kenapa tak buang waktu petang je? Kan? Ini kepercayaan di kalangan orang kita lah. Macam tu. Kemungkinan besar adalah orang mengamalkan macam ni. Okay? Jadi maknanya baik buruk itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Hidup mati itu semua daripada Allah. Tak ada kaitan apa-apalah tentang berkenaan dengan buang susu, gigi susu ni mesti menghadap matahari waktu pagi. Matahari tidak punya kaitan dalam soal mencipta, nampak? Matahari tak mempunyai kaitan dalam soal mencipta, termasuk memberikan gigi yang baru pada kanak-kanak. Sebagaimana dalam persoalan tadi. Maka perbuatan ni tak boleh dilakukan, bahkan sekiranya kita mempercayai dan mengetikadkan bahawa matahari itu yang menumbuhkan gigi, ini menyebabkan kufur. Kufur dah sesat lah. Kalau seandainya kita percaya bahawa yang menumbuhkan gigi itu ialah matahari, mana tak ada kaitan apa-apa lah. Betul juga kalau berlakunya gerhana kan. Gerhana bulan, gerhana matahari, ini bawa sial. Contoh kan? Mana ini bawa sial lah kalau berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi maknanya ini kepercayaan yang tak boleh kita percayalah. Kan? Kerana baik buruk itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan pun dengan gerhana. Itu. Sedangkan gerhana ini salah satu daripada keajaiban. Sebenarnya keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kemudian soalan 94. Saya ingin bertanya mengenai setengah orang yang mempercayai sekiranya bayi yang baru lahir, jika kita balik ke rumah, kita perlu menunggu di luar. Seketika kemudian meludah. Meludah dan baru boleh masuk dalam rumah. Masya Allah. Apakah pandangan Islam berkenaan isu ini? Ada juga yang meletakkan benda tajam seperti gunting, pisau atau gunting di bawah tilam bayi, yang kononnya untuk menghindarkan bayi daripada perkara-perkara yang tak elok, tak baik. So apakah pandangan Islam? Kerana agak ramai yang mengamalkan perbuatan ini, Mam. Rupanya ada. Jadi sebabkan ada orang lakukan, jadi kemungkinan dimasukkan dalam kitab ni lah. Kalau takkan dimasukkan macam tu je. Mesti ada yang mengamalkan. Mesti ada di kalangan orang kita ni mengamalkan kepercayaan-kepercayaan begitu lah. So jawapannya percaya ini adalah semata-mata adat. Adat. Dan tak termasuk dalam nas Quran dan hadis. Mengamalkan perbuatan ini termasuk dalam perbuatan khurafat. So wajiblah kita meninggalkan dia. Maknanya bayi baru lahir tu, contohnya lahir dekat hospital, buat balik rumah. Buat balik rumah, sebelum buat masuk dalam rumah, mestilah kena meludah dulu. Semua tak tahu siapa yang meludah. Omak dia yang meludah ke, ataupun atuk yang meludah ke. Atuk ke, wan yang meludah, tak tahu. Tapi dia kata, kena ludah dulu. Kemudian baru masuk dalam rumah. Masya Allah, Hamzan. Tak pernah dia buat orang lah. Tapi kemungkinan ada yang buat. Kepercayaan mereka begitu. Ataupun meletakkan benda tajam seperti pisau atau gunting di bawah tilam bayi, yang kononnya menghindarkan bayi daripada perkara yang tak elok. Ada buat kah? Tak pernah kan? Kemungkinan dia tak pernah buat lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada pernah buat. Cuma kalau orang mati yang letakkan gunting tu. Kalau mati kita letakkan benda berat atas perut dia kan. Kan itu boleh lah. Itu dibenarkan. Supaya perut dia tu tak kembung. Letakkan. Kemudian kita ikat dia punya ni. Dagu tu diikat.
Betul tak? Supaya jangan terbuka lah mulut itu. Jadi kita ikat dia punya tu kepala tu ikat ke dagu dia kan. Macam tu. Supaya muka jangan terbuka. Mulut tu jangan terbuka tengara macam tu lah. Tapi kena buat waktu dia masih dalam waktu meninggal dunia, baru-baru meninggal. Tapi kalau dah lama meninggal, dah keras susah juga. Dah lama kan dah keras tu. Kalau tangan pun, kalau dah tangan dah kejang macam tu memang susah lah nak lebutkan balik. Nak kiamkan susah lah. So kalau kita orang baru meninggal tu, kalau kita nak kiamkan, mesti dia masih baru meninggal lagi. Di mana dia punya tangan-tangan tu masih lembut lagi, boleh kita kiamkan. Tapi kalau dah lama-lama tu dah keras je ni, siapa nak kiam? Tak dapat nak kiam dah. Bungkus macam tu je lah. Mandi kan bungkus macam tu je. Tak dapat buat apa dah. Kemudian soalan 95. Apakah hukum meletakkan kalungan bunga pada gambar atau patung seperti lakukan di tugu peringatan sempena upacara sambutan Hari Pahlawan dan upacara-upacara lain. Jadi perbuatannya haram juga. Letakkan kalungan bunga pada tugu. Kerana ada fatwa tu. Saya bawakan fatwa yang diputuskan berkenaan perkara ini. Pertama, fatwa Negeri Pahang Darul Makmun. Enactment Pentadbiran Undang Islam 1991. Enactment 3/91 memutuskan perbuatan ini adalah haram daripada sisi Islam. Itu sebabnya dalam Indonesia ni memang tak adalah letak-letak bunga lagi dah. Tak ada letak kan? Pernah nampak tak? Tak ada kan? Kalau ada pun di luar negara lah. Luar negara masih ada lagi mengamalkan letak bunga kat tugu-tugu peringatan ni. Jadi Malaysia memang tak ada buat lagi. Kemudian fatwa di bawah Seksyen 36, di mana fatwa tersebut dibuat oleh mufti negeri di bawah Subseksyen 36/1 Enactment Pentadbiran Undang Islam 1991. Setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak menurut Subseksyen 39/6, enactment itu adalah disiarkan menurut Subseksyen 36/2. Enactment itu menyatakan bahawa meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan sempena upacara sambutan Hari Pahlawan dan upacara-upacara lain adalah haram dan naklah ditinggalkan. Haram dan naklah ditinggalkan. So kena tinggalkanlah. Dan kalau kita terkontak dengan Malaysia ni pun memang tak ada lagi lah. Memang tak ada buat lagi kan. Macam tu. Tapi tugu masih ada. Ada tugu lagi? Tugu yang apa tu lagi? Kat Parlimen tu ada? Masih ada lagi kan? Masih tak untuh kan? Dekat apa tu? Yang dekat Langkawi tu, yang kelang besar tu. Kelang yang besar kat Langkawi tu kan? Masih ada lagi tu. Ramai yang bergambar kat situ. Baik, kemudian soalan 96. Sampai situlah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Tuan. Boleh? Boleh. Tapi bunga yang masih segar lah. Kerana dia mohon keampunan kepada si mati. Itu juga dengan pokok-pokok lah. Kita letakkan pokok-pokok yang masih segar itu. Kan yang masih hijau daunnya boleh kita tanam lah. Kan pokok tamar dan sebagainya. Letaklah kat situ. Kerana dia mohon keampunan kepada si mati yang terdapat dalam kubur. Tapi kalau dia dah mati, dah layu, dah tak ada dah. Tak berfungsi lagi. Kena letak yang lain pula lah. Macam tu. Okey? Orang lain? Berfungsi? Baca Mazin. Doa Syaban buat. Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira.
wasi'an ya fatah ya alim ya nawilana qulubana binuri marifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa dakis syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Tahassana bi zitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la ilaha illa Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul wal bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Teman-teman, semua jemaah sebelum balik kena minum dulu, diwajibkan minum. Besar